Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang anda masuk, cuba komen suara malam ini macam mana? Adakah suara kedengaran jelas atau ada masalah di tempat tuan-tuan? Macam daripada set ni tengok baca semalam macam set macam ni. Tonton komen ya. Kita nak test mic baru ni. Macam mana suara? Mak Razi, macam mana suara? Adakah bergema atau macam mana? Saya rasa okey kok. Suara macam mana, tuan-tuan komen di tempat tuan-tuan. Kita akan sambung pengajian kitab Nawar, insyaAllah. Tuan-tuan yang dah dengar, cuba komen suara. Mak Razi kata okey. Ruslani Seman macam mana di Karak? Siapa lagi? Subhi mana? Tuan-tuan yang dah masuk, ambil link masuk dalam grup masing-masing. Share majlis pengajian ini supaya ramai orang lebih dapat manfaat. Suara kurang jelas tu kena pakai earphone lah. Pakai earphone dan istighfar banyak-banyak. Di Karak jelas, alhamdulillah. Kuat tu suara tu. Tak apalah, kita cukup ya di sini dulu. Gangguan ke apa kita eja lepas ni. Jadi insyaAllah kita masuk kitab Jawi malam ini. Sambungan bab hati. So saya dah buang spek. Tuan-tuan komen saya tak nampak macam hari tu. Hari ni insyaAllah kita masuk pada masih pada bab yang pertama, pada menyatakan keburukan loba terhadap makanan, ya. Jadi hari ini muka surat 25, kitab Jawi muka surat 25. Dan ketahui olehmu, baris yang pertama. Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Tak apa, hari ini fokus je. As long as tuan-tuan boleh dengar, ada angin ke ada air, insyaAllah kita teruskan. Nanti kita backing lepas ni. Paling kurang tuan-tuan dah dengar, boleh dengar semua kan? Jelas. Ada angin, jangan fokus pada angin, fokus pada suara saya, insyaAllah. Nanti kita backing lepas ni. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadilladzina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatawakkal li bima baina lihyayhi wa rijlayhi atawakkal lahu bil jannah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim.
Jadi muka surat 20 apa tadi? 25 baris pertama. Dan ketahuilah olehmu, kata musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Dan ketahuilah olehmu, wahai penuntut ilmu, bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Malam ini musannif kitab nak ceritakan kepada kita beberapa faedah lapar. Sesetengah daripadanya, yakni faedah berlapar, adalah nipis hati, hingga mendapat ia hati akan sedap mengerjakan ibadat. Bila kita berlapar, faedahnya hati kita jadi nipis. Nipis hati, mana hati tak tebal. Tak tebal dengan zulmat dosa-dosa, hati jadi nipis. Bila nipisnya, maka mendapatlah ia hati akan sedap, talazus, kesedapan, lazat mengerjakan ibadat. Hari ini kita beribadat, kita berdoa, kita sembahyang, solat, tidak ada kemanisan dalam ibadat. Kenapa? Hati kita tebal, hati kita keras. Dan sesetengah daripadanya, apa? Berlapar itu cerdik hati. Bila kita biasakan diri kita dalam keadaan lapar, dia akan mencerdikkan hati kita. Kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Kenapa? Bila banyak kenyang, asyik kenyang saja perut, maka ia menyebabkan bodoh. Dan sesetengah daripadanya, yakni faedah berlapar, memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Dia akan memecahkan syahwat kita nak melakukan maksiat dan dosa. Hari ini kita syahwat, dia panggil syahwat, keinginan untuk melakukan maksiat dan dosa ini kerana perut kita terlalu kenyang. Bila perut kita disumbat dengan makanan yang sentiasa kenyang, tak pernah berlapar, ia akan menambah keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Dia akan kontrol kita. Bila kita kenyang, dia akan kontrol nafsul amarah kita, yang mana nafsul amarah, kata Allah Ta'ala, ammaratun bisu', yang menyuruh untuk kita melakukan kejahatan. Itu semua adalah berpunca daripada perut yang kenyang. Jadi faedah daripada perut yang berlapar itu, dia akan memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi, makna dia dapat kontrol atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Dan sesetengah daripadanya, yakni daripada berlapar, faedahnya adalah ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadat, dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadat. Setengah daripada faedah kita berlapar adalah ringan tubuh lah. Tubuh kita jadi ringan. Hari ni kita kenapa berat saja nak solat tahajud, berat nak baca Al-Quran, berat nak duduk muraqabah, zikir, selawat. Kerana apa? Perut sentiasa kenyang. Jadi faedah berlapar adalah ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadah yang lain, dan hilang mengantuk. Hari ni kenapa mengantuk? Duduk dalam kelas terus, duduk dalam majlis terus muraqabah, ngantuk mata, tutup mata zahir ni. Bila mata zahir tutup, mata batin macam mana nak on kan? Jadi dengan berlapar tadi, apa akan jadi? Hilang mengantuk. Mengantuk yang macam mana? Yang menegah ia daripada ibadat. Hilang mengantuk. Disebut Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bila bangun untuk tahajud, dia ada satu bejana di depan dia, bekas yang dipenuhi dengan air. Bila mengantuk saja, dia celup tangan, basuh muka, hilang mengantuk. Jadi orang yang berlapar pun masih mengantuk. Kita yang kenyang macam mana nak hilang mengantuk? Yang menegah ia daripada ibadat. Dan sesetengah daripadanya, jadi setengah daripada berlapar itu, faedahnya adalah memada dengan sedikit daripada harta dunia. Kita akan berpada qanaah dengan sedikit daripada harta dunia. Allah Ta'ala bagi banyak mana pun, secukup pun alhamdulillah, 3 cukup pun alhamdulillah, 5 cukup beras pun alhamdulillah. Dia berpada dengan sedikit daripada harta dunia. Adapun kenyang itu, maka ada padanya beberapa kebinasaan. Bila kita kenyang, perut sentiasa kenyang, ada beberapa mudarat dan kebinasaan. Pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Lawan tadilah. Kalau lapar, dia akan sedap ibadat. Kalau kenyang, dia akan ditarik kesedapan halawatul iman, kesedapan beribadat tadi. Allah Ta'ala akan salap, tarik balik. Itu disebabkan terlampau kenyang. Kedua, menambah keinginan nafsu. Bila perut kenyang saja, dia akan menambahkan syahwah, keinginan kita, keinginan nafsu kita. Dia akan menambahkan. Kenapa? Perut
perut kenyang. Ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Dia tidak raham, dia tidak prihatin, dia tidak akan rasa kasihan kepada orang miskin kalau dia sentiasa berkenyang ni. Kenapa? Kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia orang yang kenyang tadi akan sekalian manusia semuanya kenyang belaka, kesalahan lapar. Bila dia sentiasa kenyang, dia tak dapat apa orang panggil feel rasa lapar itu sendiri, sehingga dia menyangkakan semua orang sekeliling dia, keluarga dia, apa itu jiran dia, semua orang masyarakat semuanya kenyang macam dia. Dia rasa kenyang macam dia. Sebab itulah di antara faedah puasa, bila kita rasa lapar, kita akan rasa kasihan kepada fakir miskin. Bila kenyang, dia menyangka orang lain pun kenyang macam dia, semuanya kenyang bersalahan lapar, yakni tidak lapar. Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin. Jadi bila kita berlapar ni, dia akan jadi sebab bagi kita kasihan, prihatin, rahmat kepada orang-orang miskin dan fakir. Dan inilah sesetengah daripada hikmat wajib puasa. Dia kata itulah di antara hikmat Allah Ta'ala wajibkan kita berpuasa pada Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, kata Allah Ta'ala, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Hikmahnya apa? Supaya kita dapat merasai keperitan laparnya orang-orang yang miskin. Dan keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Bila kita kenyang sangat perut kita ni, dia akan lemah daripada nak mengingat ilmu. Dia lemah, tak boleh nak catch up ilmu yang dipelajari tadi, nak mengingat lemah. Kita sebut banyak-banyak dah faedah-faedah berlapar ni. Banyak mana lemah mudarat kenyang ni, tuan-tuan ingat? Tak ingat lemah. Lemah kenapa? Kenapa? Banyak kenyangnya. Dan keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Kelima, bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid. Dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang ia kepada jamban. Orang beriman itu alamatnya dia berulang-alik ke masjid. Tapi orang banyak makan ni, orang yang sentiasa kenyang ni, alamat dia berulang-alik juga, tapi berulang-alik ke toilet, berulang-alik ke baitul khala, berulang-alik ke jamban. Bahasa dia jamban. Maka jika engkau berkata, sungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Maknanya kalau orang tu kata, aku ni kenyang daripada budak lagi, daripada kecil lagi dah sentiasa kenyang, makan memang kenyang, dah jadi adat kebiasaan dah, macam mana aku nak tinggalkan adat kebiasaan aku ini? Itu persoalannya. Maka kata apa? Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia, menghendaki akan belajar-belajar lapar ni dengan diansur-ansur. Benda akan jadi mudah bila kita buat dengan sedikit-sedikit, step-step, ansur-ansur. Tak boleh nak sekaligus kita duduk makan 3 pinggan sekali makan, tiba-tiba nak suruh 1 pinggan. Tak boleh lah. Dia kena ansur-ansur, ansuran. Dan iaitu apa maksud ansur-ansur? Dan iaitu bahawasa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa engkau makan, kadar sesuap, hingga mengurangi engkau sepinggan dalam sebulan. Sesuap sehari. Contohlah kita makan tengah hari, katalah 40 suap. 40 suap. Okey. 40 suap. Esok kita makan kurangkan 1 suap jadi 39 suap. Lusa kita makan 38 suap saja. Kurang 1 suap. Sampailah sebulan itu, kalaulah sebelum ni sebulan kita makan 120 pinggan, sampailah sesuap yang kita kurangkan tadi, dia akan mengurangkan 1 pinggan. Maknanya kalau satu hari 3 pinggan kita makan contoh, dengan kita kurangkan satu suap tadi, dia akan mengurangkan 1 pinggan. Maknanya dalam satu hari kita makan 2 pinggan saja. Kias macam itulah contohnya. Maknanya dia kata ansur-ansur. Apa maksud? Dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa, sekadar sesuap, hingga mengurangi engkau akan sepinggan dalam sebulan. Dalam sebulan tu kurang sepinggan. Bulan depan pula kurang lagi. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau, dan jadilah mensedikitkan itu adat engkau. Maknanya
barulah kamu tak nampak kesan kamu kurangkan makanan kamu tadi. Kalau kamu kurangkan sedikit-sedikit satu suap satu hari, barulah kamu tak nampak kesan dia. Kalau kamu sekaligus daripada tiga pinggan semalam 3 pinggan, hari ni aku nak makan 2 pinggan saja ataupun 1 pinggan saja sekaligus, dia nafsu kita ni tak boleh. Nafsu kita akan terseksa. Tapi kalau sedikit, insya-Allah kita latih macam tu, maka boleh jadi adat. Maka waktu itu dia kata, dan jadilah mensedekahkan itu adat engkau. Dan ketahuilah olehmu, dia bagi tips kita ni untuk mengurangkan makan. Mengurangkan makan, supaya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan jadikan adat kebiasaan berlapar. Berlapar maknanya kita berpuasa lah. Dan ketahui olehmu bahwasanya mensedikitkan makan itu 3 pangkat. Ada 3 jenis level orang yang makan sedikit ni. 3 pangkat dan ni 3 level. Pertama, pangkat siddiqin. Pangkat orang yang siddiq, orang yang benar. Iaitu apa pangkat siddiq ni? Iaitu menyimpankan atas qadar yang memelihara badannya daripada binasa. Dia makan nasi sekadar apa? Sekadar menghalang dia daripada binasa badannya, supaya badannya tak jatuh sakit. Tidaklah mengurang sangat sehingga dia jatuh demam, sehingga dia jatuh sakit. Sekadar tu saja. Katalah 40 suap itu yang mana level yang mana boleh mengelakkan dia daripada jatuh sakit. Maka 40 suap tu dia makan. Tapi kita ni lebih 50 suap, 60 suap. Lebih daripada qadar untuk mengelakkan kita daripada jatuh sakit. Kita lebih daripada itu, menyebabkan kita jatuh sakit kot lain pula. Kenapa banyak makan? Kenapa ni makan ini dia akan jatuh sakit bila kurang makan. Dia ada qadar dia. Tapi bila lebih daripada qadar dia, dia bukan sekadar untuk jatuh sakit, malah dia jatuh sakit pula. Kenapa? Lebih. Itu dia. Ini pangkat siddiqin, iaitu menyimpan ke atas qadar yang melihara badannya daripada binasa. Dan iaitu qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Qadar setara mana? Kalaulah tak cukup qadar itu, bimbang orang itu akan binasa akalnya dan menyebabkan mati. Macam tadilah, kalau kata badan kita ni perlu 40 suap contohnya, sekadar itu saja dia makan. Ini pangkat siddiqin. Yang kedua, bahawa terpada ia dengan setengah cupok tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dia makan setengah cupok saja. Kita pun tak kerti ni cupok banyak mana ni. 1 kilo berapa cupok ni? Orang lama ni ayanda Bunda Cikgu Kamal, 1 cupok bersamaan dengan berapa kilo? 1 kilo berapa kati? Jadi dia kata mengurangkan terpada ia dengan setengah cupok tiap-tiap hari. Apa maksud? Dan iaitu memenuhi sepertiga perut. Dia berpada dengan setengah cupok pada setiap-tiap hari itu, yakni setengah cupok itu menyamai dengan 1/3 perut. 1/3 perut. Dan atas demikian itu memperbuat oleh Sayyidina Umar, dengan maksud setengah cupok tiap-tiap hari ini adalah amalan yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jemaah daripada sahabat, kerana adalah makanan mereka itu, yakni mereka itu sahabat, segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Segantang pula. Syair ini adalah bali, segantang bali. 7 hari, maknanya satu gantang itu dia makan 7 hari. 7 hari segantang, 7 hari segantang saja makan. Maknanya 1 hari setengah cupok bali ataupun gandum ataupun nasi yang dimakan mereka. Sahabat tak makan nasi lah, makan gandum, bali. Jadi 7 hari habis 1 gantang. 1 gantang bersamaan dengan berapa kilo? Kena tengok balik lah nanti. Jadi 7 hari sekali, segantang 7 hari, segantang 7 hari. Jimatlah beli beras tu. Peringkat yang ketiga, bahawa memadakan secupok tiap-tiap hari. Ni bawah lagi, level bawah lagi. Level atas tadi dia makan sekadar supaya tak jatuh sakit saja. Level kedua, dia makan setengah cupok tiap-tiap hari, yakni 1 gantang 7 hari sekali. Yang ketiga ni, bahawa memadakan secupok tiap-tiap hari. Tadi setengah cupok tiap-tiap hari, ni secupok tiap-tiap hari. Dan apabila melebihi akan dia demikian itu,
Bila kita melebihi daripada secupok setiap hari, mana kalau kita makan 2 cupok, kalau makan 2 cupok ataupun lebih daripada 1 cupok satu hari, dan apabila melebihi akan demikian itu, maka ia bersekutu akan orang yang kebanyakan. Makna dia jatuh kepada orang yang awam, seperti biasalah. Seperti orang awam biasalah tu dia. 1 cupok bersamaan 650 gram. 1 cupok dinilai bersamaan 1 cupok 200 gram. Tuan tengoklah nanti. Jadi kalau kita makan lebih 1 cupok, kita termasuk dalam orang awam yang umum kebanyakan. Tak termasuk daripada golongan yang berlapar lah. Dan masuk dalam membanyakkan makan. Makna kita kalau lebih daripada 1 cupok satu hari, kita termasuk daripada golongan orang yang membanyakkan makan. Adapun sedikitkan makan dengan ditilik kepada masa, tadi ditilik pada cupok, ditilik pada kadar. Sekarang kita tilik pada masa pula, maka iaitu 3 pangkat juga. Dia ada 3 level juga. Kita lihat daripada sudut tempoh dan masa. Ada 3 pangkat juga. Yang lebih tingginya bahawa lapar ia 3 hari atau lebih. Artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan. Level yang paling tinggi 3 hari atau 4 hari sekali dia makan. Makna kata kalau puasa 3 hari puasa ataupun 4 hari puasa, hari kelima baru makan. Kalau lihat dari segi masa puasa macam tu, makna 3 hari lepas tu puasa. 3 hari puasa lepas tu baru makan dengan biasa. Itu yang peringkat pertama. 3 hari atau lebih sekali makan. Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, lapar ia 6 hari. Kalau dilihat pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia berlapar selama 6 hari. Maknanya kalau dia puasa 6 hari dia puasa, hari ke-7 baru dia makan seperti biasa. Dan adapun yang pertengahan, ni yang tengah-tengah, level yang tengah-tengah macam mana? Yang pertengahannya bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari. Makan ia pada tiap-tiap 2 hari sekali. Level hebat tadi berapa? 3 ataupun 4 hari kan. Ini level pertengahan 2 hari. Kalau nak tengok dari sudut puasa, 2 hari puasa, 1 hari makan. 2 hari puasa, 1 hari makan, pada tiap-tiap 2 hari. Dan yang lebih rendah, level rendah sekali adalah bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali. Mana tiap-tiap hari, 1 hari 1 malam, 1 kali saja makan. Bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali. Tiap-tiap hari sekali. Adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, dia kata kalau orang makan 2 kali tiap-tiap hari ni, maknanya makan dengan kenyang lah, 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Dia tak termasuk dalam golongan orang yang berlapar. Kalau makan 2 kali sehari, makan dengan kenyang, dengan penuh perut. 3 kali itu lebih lagi dah, dia bid'ah dalalah dah jadi. Adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Dia kira dari segi harus, memang harus lah makan 3 kali, 6 kali pun harus. Tapi kita nak masuk daripada golongan orang yang berlapar ini, kita nak praktis makan sekali sehari je dengan agak kenyang, lepas tu makan biasa-biasa je. Kalau 2 kali pun dah tak termasuk daripada kelakuan orang yang lapar sama sekali. Dan adalah ia meninggalkan lebihan lapar. Malah bila kita tak masuk daripada kelakuan orang yang berlapar sama sekali, maka tak dapatlah kita mendapat kelebihan lapar yang mana disebut tadi. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk sikit bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Kalau bab sebelum ini adalah sangat loba terhadap makanan, sekarang kita pergi kepada bab nyatakan sangat loba atas berkata-kata. Ketahuilah olehmu bahawasanya, wahai penuntut ilmu, bahawasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhkannya. Loba, ada jenis orang ni suka sembang kan, bercakap tak berhenti kan, macam kereta api geduk tak berhenti, orang nak dengar je dia. Ini dipanggil loba di atas berkata-kata. Maka kelakuan itu adalah kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhikannya. Kerana apabila loba seorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Bila banyak cakap, banyaklah dia panggil apa? Nasi tambahnya. Nasi tambah tak banyak, isi tak banyak. Nasi tambah yang akan jadi banyak.
Dia kata apa? Kerana apabila loba seorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia, dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung, gelap hati lah. Bila kita cakap sia-sia, itulah yang menyebabkan kita duk sembang kedai kopi, kedai mamak pukul 2-3 pagi tu, duk sembang. Bukan sembang sia-sia saja, kadang-kadang masuk bab orang, masuk dalam hudud, mengumpat orang lain. Itu jadi sebab gelap hati. Sebab gelap jantung makna gelap hati. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu. Malahkan bukan gelap saja, bukan zulumat saja. Bila kita banyak berkata-kata, ianya jadi sebab al-mautul qalb, matinya hati. Sebab matinya hati, bukan sebab zulmatnya hati saja. Malah banyak berkata-kata itu sebab bagi matinya jantung itu. Dan kerana itu, oleh kerana inilah telah membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Maka bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya, dan tiada menyembamkan akan manusia atas hidung, wujud, atas muka mereka, hidung mereka. Mereka itu bila Allah Ta'ala akan sembamkan, tahu sembam muka, hidung mereka, melainkan yang diketam oleh lidah mereka itu. Artinya apa? Perkataan mereka itu, melainkan perkataan mereka itu. Dan bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa membenarkan ia, yakni yu'minu, membenarkan, beriman ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat. Apa tandanya? Apa dia hendak lakukan? Maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik. Falyaqul khairan. Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, falyaqul khairan, hendaklah berkata yang benar, berkata yang baik. Aw liyasmut, ataulah hendak kamu diam. Kita ni sama ada kita diam, banyak diam, sukut, ataupun kalau kita berkata-kata, kita berkata-kata yang baik. Itu saja kita. Sama ada kita diam, kalau terpaksa kita berkata, bercakaplah benda yang baik. Itu saranan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatawakkalli bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannati. Artinya, barang siapa menjamin ia bagiku akan barang yang di antara dua tulang dagunya dan dua kakinya, ini dua celah kakinya, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kalau kamu, barang siapa boleh jamin, dia boleh pelihara dua perkara. Pertama, perkara yang di celah dua dagunya, yang lidah. Yang kedua, benda yang di celah dua kakinya, yakni faraj, kemaluan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku jamin syurga baginya. Jadi, dan dikehendaki dengan barang yang di antara dua tulang dagu, itu lidah. Yang dimaksudkan di antara dua tulang dagu ni, di dagu ni orang Kelantan panggil keng. Dua keng ni, ini lidah. Barang siapa dapat jaga di antara dua keng, di bahasa Kelantan panggil keng, dua tulang dagu ini, yakni lidah. Dan dikehendaki dengan barang di antara dua kaki itu faraj. Di antara dua celah kaki itu adalah faraj, kemaluan manusia. Kalau kita sebagai umat Nabi SAW dapat jamin, dapat pelihara lidah kita daripada bersangka buruk, cakap buruk, leza kepada orang lain, dan dapat jaga kemaluan kita daripada melakukan benda yang haram, maka Nabi SAW bersabda, aku jamin syurga baginya. Ditanya akan Rasulullah SAW daripada yang lebih banyak barang yang masukkan ia ke dalam api neraka. Apakah perkara, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang dibuat seorang yang mana banyak orang itu masuk neraka kerananya? Maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua yang berlubang. Nabi kata dua yang berlubang inilah yang boleh menyebabkan seorang itu masuk banyak ke dalam neraka Allah Taala. Pertama, mulut. Kita ni ada dua berlubang tadi, dua celah. Dua celah tulang dagu, dua celah kangkang ataupun kaki kita, yakni faraj dan lidah. Dalam kataan lain Nabi kata dua lubang inilah kalau kita dapat jaga, kita terpelihara. Kalau kita tak dapat jaga dua lubang ini, inilah asbab seorang itu banyak masuk neraka. Pertama, mulut. Lubang pertama adalah lubang mulut. Lubang kedua adalah faraj, kemaluan kita. Kalau kita tak dapat jaga dua lubang ini, maka ini adalah
mensebabkan kita banyak manusia masuk dalam api neraka Allah Ta'ala. Dan sabda ia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura saqtuhu kathurat zunubuhu, wa man kathurat zunubuhu fannaru aula bih. Artinya barang siapa banyak perkataannya, yakni barang siapa banyak berkata, nescaya banyak olehnya tersalahnya. Nescaya banyak oleh tersalahnya. Barang siapa banyak cakap, memang banyaklah error yang akan keluar daripada perkataannya. Dan barang siapa banyak tersalah, barang siapa banyak error, nescaya banyaklah dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih aula laka fa'aula, utama dengan dia. Jadi kalau kita nak mengelakkan daripada api neraka, pertama kena jaga mulut. Jangan banyak cakap. Kenapa? Usul dia bila banyak cakap, banyaklah salah. Bila banyak salah, banyaklah dosa. Bila banyak dosa, fannar aula bih, maka nerakalah lebih utama kepadanya. Ketahui alimu bahwasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak, tetapi memada akan dikau kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Quran yang mulia, iaitu firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin al-ayah. Okey, cukup sini dulu. Kita sambung nanti. Ketahuilah olehmu bahwasanya, muka surat 28 insya-Allah. Cukup dulu malam ini. Kita tak habis tentang loba dan berkata-kata ni, kita akan sambung pada malam yang akan datang insya-Allah. Cukuplah dulu loba terhadap makanan tadi, memberi pengajaran kepada kita. Paling kurang pun kalau kita tak boleh kurangkan satu suap satu hari, kita kena ada azam untuk mengurangkan makanan kita, diet kita. Tak kisahlah kurang dari segi tempoh mengambil makanan ke, ataupun kurang daripada suapan ke, ataupun kurang dari segi tak kisahlah. Yang penting kita kena ada azam untuk belajar berlapar. Kata kerana ulama kata, para ulama setengah mereka mengatakan kalaulah sekiranya Fir'aun laknatullah itu belajar berlapar, nescaya Fir'aun sama sekali tidak akan mendakwa ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb yang paling besar. Yang mana Fir'aun sampai dia sanggup mendakwa aku adalah Tuhan yang paling besar, itu kenapa? Kerana dia tak pernah rasa lapar. Jadi ulama kata kalaulah Fir'aun pun pernah berasa lapar, nescaya dia tak berani nak mendakwa ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita dalam konteks berlapar ni maknanya kita kena belajar berpuasa lah. Kalau kita tak puasa, macam mana kita nak berlapar? Nasi tu ada, makanan tu ada, buah saji, tak boleh tahan. Jadi cara ni kita berpuasa. Jadi kata ulama, kita mulakan berpuasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis, itulah diet yang terbaik. Kata Syekhul, diet yang terbaik. Kalau kita nak diet, Isnin Khamis itulah puasa yang terbaik. Kita merawat segala penyakit kita dengan puasa sunat. Banyaklah kelebihan puasa sunat itu. Antaranya mengurangkan penyakit rohani dan jasmani kita. Dan juga tiap-tiap bulan puasa Abiyad, 13, 14, 15 bulan Islam, bulan Qamariyah. Pada setiap bulan kita berpuasa, dipanggil Yaumul Abyas, puasa putih. Itu juga di antara cara yang mana kita boleh belajar berlapar. Dan juga puasa-puasa sunat yang lain, ada hari-hari yang khusus lah, seperti Syaban, ada puasa Zulhijjah, ada puasa Muharram dan sebagainya. Ada saja peluang untuk kita puasa sunat, kita terus berpuasa. InsyaAllah kita azam semua tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hikmat berlapar kepada kita. Allah Ta'ala hilangkan daripada segala nafsu syahwat yang timbul dan disebabkan kita sentiasa kenyang ini. Wallahu Ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma maghfiratuka awsa'u li dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna du'ana salatana innaka antas sami'ul 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ta'ala sayyidina
Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kepada tuan-tuan yang ada masalah suara, saya minta maaf. Kita try yang wireless ni. Kalau masih tak berpuas hati, insya-Allah kita akan cuba improve yang lebih baik insya-Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.